Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Semoga anda sihat-sihat belaka di sekolah dan di rumah. Di sekolah pula. Di rumah. Sekolah tak ada orang. Okey, baik. Sekarang selamat datang saya ucapkan kepada semua ke bengkel santai online matematik SPM bersama Cikgu Azmi. Dan pada malam ini kita akan mengupas topik yang agak penting di kertas 2 matematik SPM, iaitu perimeter dan luas bulatan. Perimeter dan luas bulatan ni sebenarnya bukanlah topik Form 4 dan Form 5. Dia adalah topik di Form 3. Jadi, walaupun dia di Form 3, ia sangat penting kerana dia menyumbang markah yang tinggi setiap kali SPM kertas 2. Okey, sebanyak 6 markah ditawarkan untuk soalan ini. Okey, dan perimeter dan luas bulatan ni tidak keluar di kertas 1. Dia keluar di kertas 2 lah. Okey, baik, kalau dah bersedia kita akan pergi terus kepada soalan yang pertama. Harap semua dah bersedia dengan soalan. Okey. Boleh semua? Sedia Sedia, Ustaz. Okey, baik. Soalan ni ada yang pelajar yang dah pernah buat. Okey, jom kalau yang dah pernah buat tu sekadar untuk review je lah. Okey. Baik, soalan yang pertama tentang sebuah keratan rentas terowong permainan kanak-kanak di sebuah taman permainan. Diameter bagi terowong tersebut ialah 70 cm dan ABC ialah semi bulatan berpusat O dengan diameter 200 cm. Macam saya pernah kata sebelum ni, poin penting, apa yang perlu kita buat langkah pertama? Sila, siapa nak jawab? Apakah langkah pertama yang kita nak buat sebelum kita mula membuat jalan pengiraan? Labelkan. Ya, labelkan. Ya, betul. Langkah pertama yang perlu anda lakukan ialah melabelkan ukuran yang dibagi dalam soalan kepada rajah. Jadi dalam kes ini kita tengok, okey kita ada pertama sekali dibagi diameter. Diameter ni diameter 70 cm. 70 cm. Jadi penting bagi pelajar melabelkan 70 cm tu di rajah. Okey, dan kemudian kena tahu juga ni semi bulatan. Separuh bulatan dekat mana? Dan diameter dia adalah 200 cm. So yang ni langkah pertama ialah melabelkan nilai yang dibagi dalam soalan di dalam rajah. Jadi okey kita labelkan ni 70 cm untuk terowong tu, dan juga diameter bagi semi bulatan ABC 200 cm. Okey. Sekarang sini poin penting. Pelajar yang pintar, pelajar yang dia memang nak dapat A, dia akan terus dapat maklumat kedua berdasarkan maklumat pertama yang dibagi. Maklumat kedua adalah pecahan daripada diameter tu. Itu pelajar yang bijak. Dia akan buat tu dulu. Jadi oleh kerana dia dapat dah, contoh macam ni kan. Macam ni kan. Diameter dia ni 70 kan. Jadi pelajar yang bijak dia akan bagi dua terus. Ni kan. Macam ni. Dia dapatkan jari tu. Jari. Okey? Berapa jari tu? Kalau 70 diameter berapa jari? Kita bagi dua kan. Dapat apa? 35. So 35. Jadi pelajar itu dia akan labelkan kat sini 35. Sebab jari akan diguna pakai dalam formula. Tapi kalau awak pandai guna diameter, tak ada masalah, sama aje. Okey. Begitu juga dengan panjang CA tu, COA tu. 200 meter kan. Oleh kerana diameter 200 meter, jari adalah separuh. Maka OA adalah 100. Jadi sini adalah 100. Saya guna PowerPoint, jadi dia punya kadar tulisan tu agak sedikit kelang kabut. Sebab ni saya guna OneNote kan. Tapi tak apalah, boleh nampak 100 100. Okey, so kalau sini 100, sini pun 100 lah. Kita nak pakai jari kan. Okey, barulah kita boleh mula membuat jalan pengiraan. Langkah kedua, setelah kita label pada rajah, langkah kedua adalah kena pasti formula. Formula jangan salah. Sekarang ni kita nak cari pasal apa? Soalan A. Perimeter. So bila perimeter, formula dia ada apa? Kita pakai apa formula dia?
Formula 2 pi J. 2 pi J. 2 pi J. Formula lilitan ada di bahagian muka surat depan soalan SPM. Tak perlu hafal, dah ada pun. Okey. Jadi bila perimeter kita akan guna formula lilitan lah 2 pi J. Kalau luas pi J kuasa 2, itu je. Okey. Cuma saya harap jangan tersalah gunakan formula. Okey, sekarang formula dah tahu. Langkah ketiga, masukkan nilai. Okey, sekarang kita nak cari apa sebenarnya? Kawasan yang berlorik. Kita highlightkan. Tolong highlightkan soalan ni, perkataan ni. Ini kawasan yang berlorik. Kawasan yang berlorik berbeza dengan seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah berbeza dengan perimeter kawasan yang berlorik. Kalau seluruh rajah, kita kira luar semua. Okey, maksudnya contoh kalau seluruh rajah, kita akan kira daripada C ke A. Alamak, ni masalah ni. Sekejap Bila tak guna OneNote dia sikit C ke A. Okey, lepas tu CBA. Okey, dalam tak kira. Tapi kalau luas kawasan berlorik, dalam kira tak? Dalam kira tak? So kalau kawasan yang berlorik, maksudnya dalam ni, yang ni, dan terowong ni mesti juga dikira. Okey? So kita kena kira lah dalam tu. Okey, sekarang kawasan yang perlu ditanda. Baik. Yang ni. Formula adalah 180 per 360. Kenapa 180? Semi bulatan. Sebab dia semi bulatan. Sebab kita nak cari yang besar ni kan. Okay, yang besar ni dia separuh bulatan. Jadi 180 lah. Ataupun awak boleh guna 1 per 2. Jadi darab 2. Okey, darab 2 ni ikut formula lah ni. Ni ikut formula darab 2. Ni 180. Yang ni 2 sini. Lepas tu pi 22/7. Dia jari dia 100. Boleh So sekarang yang ni adalah semi bulatan. Okey. Kemudian dia jari tu 100 sebab 200 panjang COA. Kita bagi 2 dapat 100. Dan jawapan adalah 314.3. Dapat? Dapat. Okey, baik. Itu adalah kawasan bagi semi bulatan ABC ataupun CBA. Okey Okey, sekarang yang 3/4 tu di mana? 3/4 tu di mana? Siapa boleh jawab? 3/4.3 tu di mana? Adakah CBA. ataupun keseluruhan semi bulatan tu? CBA. CBA saja Jadi yang 3/4 ni hanya untuk kawasan yang lilitan ni saja. Yang ni je. Okey Yang tu je. Dan setiap lengkung, garis lengkung memang guna formula. Hanya kawasan yang garis lurus saja, yang straight line, tak perlu guna formula. Memang ada dalam soalan, dalam rajah. Kita ambil data kat situ je. Ambil nilai kat situ. Tapi kalau melibatkan lengkungan, garis melengkung, memang masa tu kena guna formula. Okey? Maka lengkung CBA tu, jawapan kita adalah 3/4.3. Kita teruskan. Seterusnya adalah, ni untuk apa ni? 2 pi J. Untuk apa ni agak? Siapa boleh jawab ni? Lilitan bulatan. Yelah. Yang mana? Untuk yang mana sekarang ni? Untuk mana? Bulatan dalam. Ya, ni untuk terowong Yang ini untuk terowong. Kenapa tak ada per 360? Sebab dia 360 per 360. Sebab bulatan penuh, satu bulatan penuh adalah nilai dia adalah 310 per dengan 360. Jadi kita boleh kira sebagai satu sajalah. Sebab itu tak tulis. Kalau awak nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Sebab itu kita mula terus dengan 2 pi J. Okey, sebab dia nilai dia 1. Bulatan penuh 1 360 per 360. Jadi 35 tu datang mana? 35 tu dah datang daripada 70 bahagi 2. 70 bahagi 2. 70 diameter terowong. Jadi bila bahagi 2 dapat 35. Okey, nilai dia adalah 180. 220. Okey. 220 tu adalah sepanjang bulatan terowong tu. Okey Okey. Jadi sekarang apa nak kena buat?
3, 1, 4. Tambah, tolak. 20, tambah. Tambah. Tambah, tolak. Tambah. Tambah, okey. Baik, so bila tambah, tambahkan 314.3 tambah 220 tambah 200. 200 ni yang mana ni? Di bawah. Ni 200 ni. Dia C ke A tu jangan lupa C ke A tu adalah 200. Jadi, kita tambahkan, berapa jawapan? Berapakah jawapannya? Cuba kira. Dah. 734.3. 734.3 cm. Okey. 734.3. Dapat Boleh? Buat pecahan dulu Ustaz kan? Pecahan pun boleh. Berapa kalau pecahan? Sekejap saya padam. 3/4, 2/7. 4, 2/7. Sekejap kalau pecahan jawapan anda mana pen tadi? Okey sini 7, 3, 4 2/7. 2/7. Kalau pecahan boleh macam ni. Kita terima juga. Okey, perpuluhan atau pecahan. Jadi markah dia ada 3. Kat mana markah tu? Pertama adalah Operasi apa? pertama dekat formula. Okey, formula. Okey, sekarang ada 2 formula. 2 formula dekat mana? Mana-mana Markah? je. Salah satu. Okey. Satu markah akan dibagi untuk formula yang betul. Oleh kerana kita ada 2 formula sekarang ni. Formula yang atas semi bulatan ABC dan satu lagi formula bagi bulatan terowong. So salah satu betul, satu markah. Jadi satu markah untuk formula. Okey. Operasi. Yang kedua adalah operasi. Operasi dia tambah ni kan. Satu markah. Dan markah ketiga adalah jawapan akhir. 3 markah. Boleh Okey, soalan saya adalah kalau formula kedua tu, contohnya bulatan terowong, salah. Apakah dia dapat markah 3? Dapat. Satu. Dapat. Satu. 1 ke 3? Dia dapat satu je. Dia jawapan akhir betul. Tetapi dekat formula tu salah. Formula bulatan terowong katalah kat sini salah. Kat sini contohnya macam ni kan. Sini salah. Dia jari ni dia buat 45. Apakah dia akan dapat markah 3? Tak dapat sebab Satu formula je salah dapat. Jadi kena pastikanlah formula tu betul. Okey? Satu markah untuk formula, markah kedua ialah operasi. Operasi dia tambah semua kawasan tu yang melorek dan markah ketiga adalah jawapan akhir. Boleh Ada soalan? Senang je kan? Baik, kita pergi yang seterusnya kalau tak ada soalan. Soalan yang kedua. Soalan kedua tanya pasal luas kawasan yang berlori. Macam itulah untuk bab ataupun topik perimeter dan luas bulatan ni, dia akan tanya 2. Biasanya tanya 2 lah. Tanya perimeter, tanya luas. So bila awak biasakan diri untuk jawab soalan macam ni, awak akan nampak pattern tu sama walaupun dia kebat. Jadi tidak ada alasan sebenarnya pelajar tak boleh skor markah penuh untuk topik ini kalau anda rajin membuat latihan. Okey? Sekarang luas. Formula dia adalah pi j kuasa 2. 2 pi j? Pi J kuasa 2. Ada juga 2 pi j. kuasa 2. Pi j kuasa 2. Okey. Sekarang luas kawasan yang berlori. Okey. Ada pelajar yang dia confuse tentang luas tu. Ceritanya sekarang ni, adakah perlu ditambah atau tolak? Tolak. Kita nak dapatkan gambaran awal sekarang ni. Cerita di hujung cerita nanti ni akan tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Sebab dia nak yang berlorik saja. Maka yang putih tu ataupun terowong tu tak dikira. Kita tak nak. Kita kena buang dia. Jadi bagi pelajar yang mungkin lemah, tak biasa buat, saya cadangkan awak keluarkan rajah ni. Okey, katalah semi bulatan ABC ni kan, kita buat yang ni. Alamak, macam tu Yang ni yang CBA tu. Semi bulatan. Satu lagi adalah rajah bagi terowong. Yang tu. Jadi awak kira luas yang ni, kira luas yang ni. Lepas tu baru tolak. Lebih mudah, lebih selamat. Okey? Ini bagi pelajar yang lemah lah. Saya sarankan buat macam tu. Awak asingkan rajah tu, bawa keluar, pisahkan. Okey, asingkan untuk CBA. Asingkan untuk terowong tu. Kira dua-dua luas. Lepas tu awak tolak lah. Okey? Kalau tak nak buat macam tu pun tak apa. Kita boleh
buat direct terus, tak ada masalah. Okey, baik. Apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah kita masukkan nilai 180 per 360 darab 22/7 darab 100 darab 100. Okey. 100 ni sebab dia jari kuasa 2 kan. Jari ni kuasa 2. So 100 kuasa 2 ataupun awak tulis 100 darab 100. So apa jawapannya? 157 1427. 15 tu ni batan okey. 157 14 point 14 point 3. 2 Okey, ada yang pecahan lah. Okey. Yang penting depan dia 157 14. Betul Okey. Betul. Sekarang nasihat saya adalah jangan bundarkan kepada nombor bulat yang 2 digit contohnya, 2 tempat puluhan ataupun nombor bulat lah. Contohnya awak bundarkan jadi 16, jangan. Takut jawapan dia lari. Biarkan dalam bentuk yang tu dulu. Okey. Kemudian dah dapat luas semi bulatan, kita akan cari luas bagi terowong. Formula dia adalah pi j kuasa 2, 22/7 darab dengan 35 kali 35. Boleh Yang ni adalah untuk bulatan terowong. 35 tu adalah daripada jari dia 70/2. Oleh kerana dia kuasa 2, 35 darab 35. Ataupun awak boleh tulis 35 kuasa 2. Okey. So apa jawapannya? 3850. 3850. Okey. Dah dapat dua nilai luas ini, kita akan buat operasi. Operasi dia adalah tolak. Sebab kita nak yang putih kan, yang berlorek je. Maka tolak 157/4.3 tolak 3850, dapat jawapan 11,864. ya 11,000 ataupun 11864.3 cm persegi. Boleh? Okey So markah yang pertama adalah formula. Mana-mana formula yang betul satu markah. Okey Markah yang kedua adalah operasi tolak tu. Dan markah yang ketiga adalah jawapan akhir. Total 6 markah. 3 markah di perimeter, 3 markah di luas. Total 6 markah. Boleh So tak ada masalah untuk dapat markah penuh sebenarnya. Okey Yang ini adalah soalan direct. Soalan direct maksudnya bukan kebat lah. Okey So boleh Kita tengok jap. Kalau ada komen Boleh, di Ustaz. FB. Mana FB tadi Ada soalan tak? Jangan lupa tolong tuliskan nama anda dan nombor nama sekolah di ruang komen supaya kita mendapatkan rekod yang hadir pada kita pada malam ini. Okey. Di apa di Google Meet semuanya sudah lepas Okey, baik. Dah lepas saja 16 orang. Di mana YouTube? Okey, baik. Okey, setakat ni tak ada soalan di FB dan Google Meet. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua Okey. Siapa nak cuba? Volunteer. Siapa nak cuba? Kita tengok siapa yang berani untuk cuba. Silakan. Baik, senyap. Siapa nak cuba? Tak buat dulu. Ke tak buat lagi? Dah buat belum? Ya, Ustaz. Siapa dah buat? Arina dah buat, Arina? Tadi dia just pakai kaitan saya. Arina ada, Arina? Ada. Okey, Arina boleh cuba? Boleh, Ustaz. Okey, silakan. Okey, mula dia kata Rajal 5.1 ni menunjukkan sebuah gelung rotan dengan diameter 70 cm dan dia digolekkan dekat atas tanah rata. Cari jarak yang dilalui oleh gelung rotan itu dalam cm dalam 12 pusingan.
So kat Okey. sini dia adalah sebuah bulatan. Okey. Formula bagi sebuah bulatan adalah 2 pi j. Okey. Jadi dia dah bagi dah diameter dia 70. Okey. So kita boleh buat 2 darab 22 per 7. Okey. Teruskan. 70 tu dia kena bahagi dengan 2 untuk cari dia punya jejari. Okey. Jadi dah akan dapat 2640. Lepas tu dia kata dalam 12 pusingan. 2640 tu darab dengan 12 pusingan. Jadi jawapan kita adalah 2640. Boleh? Memula kita dapatkan satu dulu. Dapatkan satu untuk lilitan bulatan gelung rotan tu. Jadi untuk satu kita akan dapat 220. Faham tak ni 220 ni? 220 ni yang ni dia untuk satu ni. Ukuran panjang lilitan bulatan gelung rotan. Satu gelung tu panjang tu adalah 220. Oleh kerana dia nak golekkan, dia nak golekkan. Jadi golek lagi kan. Okey. Dia nak golekkan dalam 12 kali pusingan. Maka darab dengan 12. Maka jawapan kita adalah 2640. Boleh Okey Ustaz, saya ada soalan. Okey, silakan. Kalau formula tu kita guna pi d boleh tak? 22 per 7 darabkan dengan 70 je terus. Macam mana? Guna pi d? Pi d. Dia formula dia ada pi d juga kan? Boleh. Kalau nak gunakan diameter, kita punya formula adalah pi d. Ialah pi d lah. Okey? Dia ada dua macam ni. Sekarang ni macam ni. Untuk siapa yang gemar gunakan diameter, awak boleh guna terus pi d. Okey? Tapi kalau siapa yang gemar guna jari, 2 pi j. 2 pi j. Samalah, dua-dua ni sama. Okey? Jangan tak tahu guna sudah. Yang penting tahu guna. Boleh Ada soalan lain? Boleh Hello? Semua okey? Okey. Sekarang, okey. Ramai pelajar takut tentang soalan kebat. Adakah anda sedar bahawa inilah soalan kebat? Okey? Apa yang susah Apa yang susah kat sini? Cuba bagi tahu. Apa yang susah? Tak ada yang susah kan? Boleh buat kan? Jawab semua boleh buat kan? Sebab dia simple je. Basic konsep asas sama macam soalan direct. Masukkan formula, masukkan jari lah. Okey, masukkan nilai, kira, dapat jawapan. Cuma yang kebat ialah dia bagi situasi. Situasi melibatkan ada lelaki ni, dia gunakan gelung rotan, kena golek sebagainya. Itulah kebat. Soalan yang bukan rutin. Soalan yang tak direct lah. Maksudnya soalan yang di luar kebiasaan. Dia bagi situasi, dia bagi cerita. Itu saja. So, yang penting adalah kita faham kehendak soalan itu. Okey? Walaupun tahap soalan tu kebat, tidak semestinya susah. Kebat tidak semestinya susah. Kadang-kadang soalan direct lebih susah daripada kebat. Kebat cuma dia bagi situasi, yang situasi tu kena fikir kejap. Itu je untuk jadi penyelesaian. Tapi basic konsep dia sama. Okey? Boleh So kita pergi soalan yang B. Ini setengah jam ni kelas ni. Okey sebelum tu markah lupa. Markah dia adalah pertama formula, kedua jalan kerja, dan ketiga ialah jawapan akhir. 3 markah. Okey. So kita akan pergi kepada okey, kejap. Sebelum kita pergi soalan B, saya tertarik yang ni jap. Macam mana, okey, salah seorang tolong jawab Soalan saya adalah macam mana pelajar itu boleh tahu soalan A ni tentang perimeter kalau tanpa saya tunjukkan jawapan? Cuba bagi clue jap. Sebab dia menggunakan lilitan untuk mengusung. Mana ada dalam soalan lilitan? Kata dia mengusung. Okey, kejap. Saya suka perbincangan macam ni. Kejap Sekarang ni dalam ayat itu tidak ada menunjukkan perkataan lilitan.
bagi membantu pelajar lain, kawan-kawan kita yang lain yang mungkin lemah sebagainya, apakah tips untuk anda share dengan mereka? Apakah poin penting yang kat sini yang menunjukkan itu soalan ni adalah tentang perimeter? Silakan. Pusingan Ustaz. Ha? Dia bisa. Diameter? Dia diameter. kata digolek. Oh, Golek di okey. atas rata. Digolek ini adalah keyword Di bagi atas perimeter. tanah rata. Menarik. Dia yang guna lilitan untuk digolek kan. Kalau digolek dia kena libatkan semua permukaan gelorotan. Okey, poin tu boleh terima. Ada lagi poin lain tak? Dia bagi pi. Dia bagi pi. Ah, Luas pun ada bagi pi juga kan? Luas pun makan guna pi juga. Dalam spesifik soalan ni saja macam mana nak bantu pelajar tu, kawan-kawan kita yang lain tu, nak kena pasti bahawa soalan ni menggunakan lilitan, perimeter. 2 pi j. Dalam raja. Set jarak tu cm. Bukan sentimeter tadi. Ya, poin kedua adalah jarak. Jarak ini memang menunjukkan itu menggunakan perimeter. Okey? So, 2 poin penting dekat sini yang bantu pelajar, kawan-kawan kita yang lain adalah gelung rotan tu digolek, dia bergerak, mestilah dia kira kawasan lilitan gelung tu. Dan poin kedua adalah jarak. Bila jarak mesti melibatkan perimeter. Okey? Jelas Okey, kita pergi soalan alamak bateri pula. Okey. Baik, soalan B. Mana soalan B? Okey, soalan B. Okey, seorang cuba bagi penerangan kejap. Soalan ni nak pasal apa? Silakan. soalan ni nak Siapa tu? hak. Abdul Haq. Okey, silakan Abdul Haq. Okey, bagi penerangan pasal soalan ni. Penerangan tentang konsep Okey, soalan ni. Dia nak apa? Soalan ni dia nak bahagian yang tinggal untuk dia cat biru tu. Okey. So, bila kita nak cari bahagian yang tinggal, petak segi empat tu kita kena tolak dengan semi bulatan tu, dengan 1/4 bulatan tu. Baik, ceritanya adalah dia dinding kan? A, B, D, E tu dinding kan? Betul tak? Dinding. Kemudian dia nak cat yang kawasan biru tu je. Betul tak? Jadi yang kawasan putih tu tak nak. Okey, dan soalan ni kebat kerana ada pula kena kira kos. Itu menarik tu. Jadi ada kerja tambahan yang kena buat. Tapi basic konsep dia sama. Okey, sekarang siapa di talian? Abdul Haq Orang lain pula siapa? Eliza ke Eliza? Eliza. Eliza, okey. Eliza, apakah langkah pertama Eliza? Langkah pertama cari luas ni. Yang dinding tu. Ya, luas besar kan? Luas segi 4 tu kan? Okey, yang pertama adalah cari luas segi 4 dinding penuh tu dulu. Barulah kita boleh tolak nanti kan. Kena cari yang dia punya besar dulu. Baik, dia dah bagi dah. AB tu 7, BD tu 16. Okey, luas segi 4 adalah formula dia panjang darab lebar. Okey. Teruskan Eliza. Panjang darab lebar. Teruskan Eliza, carikan luas segi 4 ABDE. 7 darab 16 dapat 112. Okey, 7 darab 16 dapat 112. Okey, baik. Seterusnya. Langkah kedua, siapa nak cuba? Siapa dalam talian? Atila ada, Atila? Ada Ustaz. Okey, silakan Atila. Langkah kedua. Darahkan 18 Ustaz. Apa tu? 112 tu sebab dia kata 18 dia per meter. Ketukarkan dulu kepada meter. Oh, nak tukar pada meter. Okey, boleh Okey, baik. Dekat sini sama ada anda menukar unit tu lebih awal. Kenapa kena tukar unit menarik kat tu. Kenapa kena tukar unit? Sebab dia kata RM18 per meter. Okey, Meter kejap. persegi. Saya patah balik Sekejap Saya patah balik sekejap. Ramai pelajar tak tahu. Okey. Sekejap. Sini. Yang ni perhatikan di hujung ayat ini dia pakai meter. Sedangkan unit dalam rajah cm.
Sebab tu penting ada kena tahu maknanya ada pertukaran unit di sama ada di awal kita berjalan kerja ataupun di hujung. Okey, tak apa, saya tunjukkan dulu cara yang saya buat. Saya buat dulu semuanya, last kali baru saya tukar dalam bentuk meter. Ataupun awak nak cara kedua nanti nak tukar awal pun boleh, tak ada masalah. Jawapan sama insya-Allah. Okey. So tadi Ezra dah bagi tahu luas segi 4 ABDE adalah 112. So seterusnya kita nak cari sektor, luas sektor yang suku bulatan tu dipanggil sektor lah. Jadi luas sektor ABC, luas yang ini, okey, tambahkan dengan luas yang ini. Okey, kita cari yang putih tu dulu. Jadi 2 darab dengan 90 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. Soalan saya yang pertama adalah kenapa ada 2 di sini? Dia ada 2 sukuan. Ada 2 sukuan. Okey. 2 lah. Okey. Soalan saya yang kedua, kenapa ini 90 darjah? Sebab dia Darjah. Bila sukuan darjah dia 90 per 360. Okey, sukuan Okey. Dan kenapa ni 7? 7 jari. Jari 7. Jari dia 7. Tu AB kan jari Okey. Boleh tengok tak? Jauh Okey. Jari dia 7 Okey, jadi jawapan kita adalah nak kira belum? 77 77 cm persegi untuk kedua-dua luas sektor yang putih itu. Okey, sekarang langkah seterusnya adalah cari luas kawasan biru. Luas kawasan biru tu. Tolak. Okey, jadi luas kawasan yang besar kan? Segi 4 tu akan tolak luas kawasan sektor tadi itulah, yang 2 tu. Jadi 112 tolak 77. Okey, luas segi 4 ABDE tolakkan dengan luas sektor yang 2 ni tadi. Kita akan dapat jawapan dia adalah 35. So 35 tu adalah di kawasan yang berwarna biru ini. 35. Okey? So langkah seterusnya adalah dah selesai ke belum? Sukakan badan meter. Okey, sekarang kita nak kira kos. Okey, kos cat 1 meter persegi berapa? 18. 18 ringgit. So ada 35 kawasan 35 cm persegi kawasan biru tu. Jadi darabkan dengan 18, maka jawapan kita adalah 630. RM630. Okey. Ustaz, So bukan sekarang kena tukar meter Ustaz. nak tukar ni? Nak tukar ni? Okey, kita ambil ni. meter. Ustaz Okey. tukar meter tu. Okey, so Boleh tukar. tukar. Okey Okey, so kita tukar bagi dengan 10,000. Betul tak? Senyap. Meter 100. Kenapa 10,000 Ustaz? 1 meter berapa cm? 100. 100. Kalau dalam meter persegi? Ustaz 1 meter ke 100. 100. Betul. Kalau 1 meter persegi? Oh, sebenarnya. Dalam meter persegi, meter kuasa 2 kali lah. 1 kali 100. Dapatlah 10,000. Okey. So, jawapan kita adalah 0.03. 0.063. 0.063. Bagi kalau anda guna ataupun di awal penyelesaian tadi tu, di awal tu awak tukar kepada meter, kan? Dapat jawapan sama tak? Sama je. Sama kan? Okey So boleh. Sama ada awak tukar di awal, awak tukar dalam bentuk meter dulu, terus buat, lagi senang lah. Okey. Sebab saya bimbang nanti bila di akhir macam ni, awak terlupa nak tukar, menyebabkan markah hilang. Okey. Jadi cara terbaik adalah tukar lebih awal supaya anda tak terperangkap dengan pertukaran unit di akhir kita punya penyelesaian jawapan. Okey, tapi apa pun dua kaedah sama. Sama ada kita nak buat dulu ataupun tukar kemudian, ataupun kita tukar awal dulu dan kita terus dapat jawapan. Tak ada masalah. Sama saja Boleh ada soalan? So markah pertama adalah yang ni. Okey. Formula. Markah kedua ialah operasi. Okey. 312 tolak 77 tu. Dan markah yang ketiga adalah jawapan akhir 0.063. Boleh? Beres?
Boleh Ustaz. Okey So rasanya tu je. Dua soalan je untuk malam ni. Okey, boleh kan? Yang penting adalah pendedahan. Tadi soalan pertama kita bincang dengan soalan kebat. Soalan biasa direct. So sekarang soalan kebat. So daripada dua pendedahan itu anda boleh buat kesimpulan bahawa sebenarnya topik ini boleh anda skor 6 markah. Saya ulang sekali lagi Topik ini boleh skor 6 markah. Solid. Tetapi mengapakah ada di kalangan kalian yang masih tak dapat skor markah 6/6? Itu persoalan besar yang perlu anda jawab. Kerana berdasarkan pembentangan kita hari ini, jelas anda boleh buat, anda boleh faham. Dan konsep itu tidaklah terlalu sukar. Cuma sekarang ni, bila dia melibatkan soalan kebat, dia pelbagai situasi boleh ditanya. Jadi anda harus mahir benda tu. Okey? Saranan saya adalah sebagai pengakhiran untuk bengkel pada malam ini, topik ini boleh anda dapat markah penuh 6/6 dengan syarat biasakan diri jawab soalan kebat melibatkan perimeter dan luas bulatan. Kerana trend terkini perimeter dan luas bulatan adalah trend soalan dia soalan kebat, tidak lagi soalan direct. Jadi kena biasakan diri untuk menjawab soalan kebat. Dan insya-Allah selepas ini jika keluar ataupun bertemu soalan-soalan kebat, anda boleh jawab dengan baik. Dan harapan saya adalah anda akan dapat skor topik ini 6/6. Solid tanpa satu pun markah hilang. Okey? Boleh Ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Jadi rasanya setakat tu je lah untuk pertemuan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih.